Selamat berpuasa kepada muslimin dan muslimat. Kali ini channel Awangku Adi akan membawakan informasi dan aktiviti Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Penglima Haji Jino dengan Kerajaan GRSPH PKR Sabah Maju Jaya. Temu bual dengan Astro Awani baru-baru ini, semoga ada ruang konten khas di channel dapat memberikan manfaat bersama. Adalah juga tujuan saya memberikan keadilan para pengikut channel ini supaya dapat informasi berbagai khas politik sedaya upayanya akan berikan ruang kepada semua parti politik tempatan dan luar Sabah supaya tidak dianggap berat sebelah atau pilih kasih hanya memihak kesukaan sokong parti tertentu sahaja. Sebelum itu, kita dibawa ke satu perusahaan petroleum Sabah dengan kejayaannya mendapatkan keuntungan yang baik walaupun ianya baru bermula. Ayo sama kita ikuti dan dengarkan bagaimana keuntungan tersebut dibuatnya. Selepas itu, kita akan terus ikuti temu ramah khas kopi-kopi bersama KM Sabah selaku pemimpin Kerajaan Negeri Sabah, Kerajaan GRS Sabah. Jangan lupa like, share, komen di ruang komen apa-apa pendapat anda dan subscribe. Terkini, syarikat minyak milik Sabah SMJ Energy perolehi RM100 juta hasil jualan kargo minyak mentah ke-6-nya baru-baru ini sejak mengambil alih 50% PSC Semarang pada Mei 2023. Sabah berjaya menjana hampir RM800 juta jumlah hasil pendapatan. Itu hasil pendapat yang dapat kita ketahui di bawah kerajaan JRS dan usaha duanya masa kini. Secara ringkasnya, kerana selalu pertukaran parti memerintah dan berlainan pemimpin, tentulah mereka ada pengetahuan tersendiri tentang sebarang usaha kerajaan Sabah amnya. Apa yang penting bagi rakyat, hasil mahsul itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan Sabah. Sekarang ikuti apa kata KM Sabah, Datuk Seri Penglima Haji Jino dalam sisi temu bual ringkasnya tentang usaha akan dibuat, sedang dibuat dan sudah berjaya dilaksanakan kerajaan JRS di bawah kepimpinannya dan pasukannya termasuk kaki tangan awam kerajaan negeri dan pusat. Kerajaan pusat berikan peruntukan kewangan dengan kesungguhan PM Datuk Seri Anwar Ibrahim mahukan Sabah terus maju tidak tertinggal jauh ke belakang dalam arus pembangunan perdana. Dengan tidak membuang masa lagi, kita mula ambil kesempatan ini di celah-celah masa bersarapan ini. Banyak lagi agenda hari ini bersama Yang Amat Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Panglima kerana sudi bersama kami Astro Awani pada pagi ini. Mungkin dalam kesibukan Datuk Seri, kita perlu orang kata pun kemaskini apa yang sudah dilaksanakan sejak 3 tahun lalu ataupun 4 tahun lalu berkaitan dengan inisiatif Sabah Maju Jaya 2020-2025. Mungkin dah hampir memasuki tahun terakhir ini. Bagaimana kemaskininya dan bagaimana adakah Datuk Seri masih tidak berpuas hati pun ataupun sudah berpuas hati ataupun berada di landasan yang betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Awani. Apabila saya mengambil alih kerajaan dalam keadaan waktu itu COVID-19. Jadi tentu sekali saya memikirkan apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan. Jadi daripada sana kita telah memperkenalkan satu hala tuju kerajaan yang menggunakan cogan kata ataupun satu perkataan Sabah Maju Jaya. Jadi dalam hala tuju ini semua apa yang perlu kita bangunkan untuk membina Sabah baru ini dalam bidang pertanian, industri dan juga pelancongan. Dan selain daripada itu kita juga memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan, iaitu pendidikan, kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Jadi dalam tempoh lebih sudah 4 tahun ini, banyak pencapaian yang telah kita perolehi daripada inisiatif SMJ ini. Kalau kita bercakap pembangunan, memulihkan ekonomi, ketiga-tiga sektor ini tidak dapat dielakkan. Kita kena memberi fokus yang utama. Jadi dari sana kita telah dapat bangunkan semula ekonomi kita. Pada waktu itu boleh dikatakan
negatif. Betul. Ketika 1 COVID, tahun semua premis perniagaan tutup, hotel tutup, kita tidak boleh keluar sesuka hati kita dan sebagainya. Dan selepas 1 tahun baru kita dapat melaksanakan inisiatif ini secara agresif. Jadi sekarang ini dalam bidang industri contohnya, kita ada satu polisi mesra pelabur. Jadi dalam pembangunan ini banyaklah pelabur-pelabur tempatan kita daripada dalam negeri sendiri, Semenanjung, Sarawak dan juga daripada luar negara datang melabur. Dan dari sini kita dapat membangunkan semula ekonomi kita dan peluang pekerjaan yang begitu banyak. Nah, boleh dikatakan ramai anak-anak Sabah dapat peluang pekerjaan dan ini adalah satu inisiatif yang saya rasa cukup berjaya. Begitu juga modal insan, pendidikan, kita bagi peruntukan yang begitu besar kepada pendidikan. Macam tahun lepas saja kita berbelanja lebih kurang 480 juta. Tidak pernah berlaku begitu sebelum ini. Peruntukan beasiswa, peruntukan pinjaman dan lain-lain, bantuan kepada anak-anak pelajar sekolah menengah daripada tingkatan 5 hingga ke universiti. Kita bagi macam yang belajar di Semenanjung, yang mau balik ke Sabah musim perayaan, kita bagi subsidi tiket RM600 seorang. Ada 18,000 orang pelajar di Sabah di Semenanjung. Dan tahun ini juga kita bagi yang belajar di Sabah, di dalam negeri sendiri. Lebih kurang 20,000 penuntut yang belajar di institusi pengajian tinggi, ambil diploma, ambil ijazah di sini, diarang balik kampung, ke pedalaman, ke Tawau, Sendakan, kita bagi bantuan RM300. Jadi inilah yang kita lakukan dalam bidang industri minyak dan gas. Ini perlu saya nyatakan. Kita telah dapat mengadakan perjanjian dengan Petronas di mana banyak hasil yang kita dapat sekarang ini yang melonjak ke 7 bilion ini, daripada 4 bilion ini, 70% daripada hasil minyak dan gas. Jadi banyak lagi yang perlu kita bincang secara baik dengan Petronas untuk menambahkan hasil kita di Sabah mengenai peluang-peluang pekerjaan, kontrak yang boleh ditawarkan kepada syarikat-syarikat tempatan dan sebagainya. Jadi dalam kita menyantuni rakyat, sentuhan kasih rakyat, tahun ini kita bagi bantuan kepada miskin tegar dan miskin ini sebanyak RM300 sebulan. Ini pertama kali? Pertama kali. Untuk 1 tahun akan datang. Ini kita berbelanja hampir RM400 juta. Jadi banyak lagi inisiatif yang lain yang saya rasa saya tidak dapat terangkan satu persatu. Tetapi saya boleh nyatakan bahawa pencapaian Hala 7 SMJ ini cukup baik sekali. Datuk Seri, berkaitan dengan, saya masih ingat Datuk Seri ketika Datuk Seri angkat sumpah untuk Ketua Menteri kesekian kalinya untuk Sabah. Saya berada di pejabat Datuk Seri dan mendengar ucapan pertama dengan pihak media. Datuk Seri banyak menyebut tentang begitu prihatin Datuk Seri kepada anak-anak Sabah berkaitan pendidikan. Yang keduanya, Datuk Seri tidak akan berkompromi isu-isu kebajikan untuk menaikkan taraf hidup. Apatah lagi ketika itu baru saja kita dalam situasi COVID ya. Dan dalam inisiatif Maju Sabah ini, antara yang penting kita lihat bagaimana Datuk Seri dan juga kerajaan JRS memberi komitmen untuk mengurangkan kesempitan hidup rakyat, termasuk dalam isu sentuhan kasih rakyat RM300 itu.
Adakah Datuk Seri melihat ini satu inisiatif yang akan dibesarkan lagi walaupun tujuannya memberikan bantuan tunai 300 dalam setahun ini, tetapi kita tahu juga di Sabah masih lagi banyak daerah-daerah yang miskin, ketua isi rumah yang miskin tegar, miskin biasa. Jadi adakah ini satu tujahan inisiatif Sabah Maju yang akan diberi tumpuan tanpa kompromi? Ya, satu, kita berjaya mengurangkan miskin tegar bilangannya di Sabah dengan pelbagai bantuan, bukan saja daripada kerajaan negeri. Betul. Tapi kerajaan persekutuan. Jadi memang menjadi fokus kita, menjadi kerajaan. Apapun yang kita mahu laksanakan, kita jangan lupa rakyat yang susah ini. Jadi kerana itu dalam mesyuarat kabinet baru-baru ini, kita akan cari lagi satu program untuk membantu rakyat. Dan ini kita akan umumkan nanti apabila kita mengadakan persidangan Dewan Undangan Negeri pada bulan Jun ataupun Julai, untuk menyantuni rakyat ini. Kerana yang kita cakap tadi itu tidak cukup tu. Jadi kita perlu lagi kewangan daripada kerajaan untuk membantu mereka. Sabah ini satu negeri yang agak luas, besar, dan banyak kampung-kampung yang terpencil. Betul. Yang perlu kita santuni. Kemudahan asasnya, masalah airnya, dan lain-lain. Jalan raya. Ya, jalan rayanya. Jadi ini menjadi tumpuan kita. Tetapi saya ingin memberi jaminan bahawa kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kadar kemiskinan ini dapat ditangani oleh pihak kerajaan. Datuk Seri, misalnya di Tuaran ini kampung Datuk Seri ini kawasan semua ada kena-mengena keluarga Datuk Seri ini, keluarga besar Datuk Seri Haji Ji. Bagaimana keadaan kemiskinan? Adakah sudah dapat peratusannya diturunkan, dan bagaimana Datuk Seri juga dapat mengeluarkan mereka ini menjadi keluarga yang sejahtera? Ya. Kalau kita sebut miskin tegar, laporan yang saya terima baru-baru ini, kita sudah dapat menoktakan. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita sebut miskin ini, ini sampai bila-bila ada saja. Betul. Ini banyak salah tafsir. Apa nama dia itu, bergantung kepada diri sendiri rakyat itu. Individu. Kadang-kadang ada yang bersikap tidak suka cari kerja, dia suka di kampung, jalan-jalan. Tetapi kita tidak boleh terlepas pandang ini. Betul. Ini menjadi tanggungjawab kita. Kita mau pastikan rakyat ini, terutama yang miskin ini, yang masih banyak lagi, itu tidak dapat dinafikan. Ini di negara-negara maju sekalipun miskin ini masih ramai. Jadi apalagi kita di Sabah yang sekarang dianggap salah satu negeri yang agak kebelakangan. Tetapi inilah yang saya mau bawa. Itu cabarannya. Cabaran. Dengan hala tuju ini kita mau lonjakkan kedudukan Sabah yang di bawah itu ke atas. Kerana Sabah ini sebenarnya mempunyai resources yang banyak. Alhamdulillah. Kalau ini dapat dilakukan, digembeling, insyaAllah kita boleh jadikan Sabah ini mungkin 4-5 tahun akan datang dia akan berubah kedudukannya ke tahap yang agak baik dalam negara kita. Datuk Seri, bagaimana ia dapat dipastikan berjalan lancar di akar umbi? Karena satu ketika saya membuat liputan di Sabah, ketika pilihan raya yang 2020 itu di Kota Marudu, satu keluarga ini nelayan dan juga suatu keluarga pekebun sawit mendapat bantuan banyak daripada kerajaan, daripada Jabatan Pertanian dan daripada pihak kerajaan Sabah juga. Mereka mendapat engine boat, tapi yang dapat tu pekebun sawit. Kadang-kadang tak masuk akal. Macam mana pekebun sawit dapat engine boat nak pergi nelayan, bagaimana? Jadi dia jual. Jadi kadang-kadang saya kata, ini maksudnya pelaksanaan di bawah. Jadi Datuk Seri kadang-kadang belanja banyak, tapi efisiensi itu, ataupun pelancarannya, ketekunan itu kadang-kadang ada sedikit kurang lebih. Inilah yang kita selalu tekankan kepada
pegawai-pegawai Betul, kita di bawah supaya melihat Isu di bawah. isu di bawah ini Betul. secara komprehensif dan fokus Jangan lapor yang baik-baik saja. Ya? kepada kepada mereka yang betul-betul. Betul. Tapi di Sabah ini dia tidak, yang nelayan itu tidak semestinya di laut. Betul. Di pedalaman ini pun sungai di sungai. yang begitu banyak dan panjang, dia orang memerlukan juga Jemput, bantuan ini. Ya, betul. Jadi apa yang perlu di sini yang selalu kita tekankan supaya ada integriti di kalangan pegawai-pegawai kita di bawah ini. Jangan pilih kasih. Bagi, senarai, tolong orang yang betul-betul memerlukan. Ini amat penting. Jangan kerana mungkin kita kawan dengan orang itu, kita bagi bantuan, sedangkan ada lagi orang lain yang perlu bagi bantuan yang diutamakan. Ini adalah kita harap pegawai-pegawai kita ini gunakan kebijaksanaan mereka di bawah dalam melaksanakan tugas ini. Ini yang selalu kita terima rungutan daripada rakyat. Ada yang patut dapat, masih tercicir, dan kita akan tengok mana-mana perkara seumpama ini. Ketika saya di Kudat juga, antara isu yang dibangkitkan oleh rakyat berkaitan dengan bekalan air bersih. Saya rasa ini antara isu utama di Sabah. Dan juga bekalan elektrik yang tidak stabil, kejap ada, kejap tiada. Adakah ini juga tujuan Sabah Maju Jaya untuk diselesaikan? Ya, memang ini menjadi fokus kita. Masalah air di Sabah ini bukan perkara baru. Betul lah, maksudnya. Ini sudah Diwarisi. Kita warisi daripada dulu lagi. Tapi bukan maksud kita tidak mengakuinya, ada masalah ya. Memang ada masalah. Jadi apa yang kita buat sebagai kerajaan yang bertanggung jawab, kita usahakan untuk mengatasi masalah ini. Kita ada peruntukan bukan saja daripada kerajaan persekutuan tetapi kerajaan negeri. Peruntukan itu sekarang ini sedang dilaksanakan. Jadi saya yakin dalam tahun ini sehingga sebelum akhir tahun masalah air ini InsyaAllah boleh diselesaikan, kalaupun tidak sepenuhnya, tapi boleh diselesaikan karena beberapa loji sedang dinaik taraf dan sebagainya. Pipe bocor di Sabah ini, banyak setinggan. Curi-curi air ni. Tempatan, setinggan pendatang asing tanpa izin, parti. So ini permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita tidak boleh beralasan itu untuk kita mengelak daripada tanggung jawab. Adakah ini KPI pengurusan air Sabah ini? Ya, ini satu yang jangan main-main ini. Jangan main-main. Jangan main-main. Penat sudah aku jawab ini. Saya bagi tahu ini pengarah air dan kita punya jurutera air di daerah-daerah, ini KPI mereka. Karena ini keperluan rakyat. Ini tidak ada batasnya. Kita tidak boleh kompromi ini. Tapi ini tahun 2025 tu. Ya, betul. Jadi ini masalah air. InsyaAllah kita pun sudah dapat bantuan daripada kerajaan persekutuan 300 juta. Selain daripada kita upgrade loji kita di Papar 380 juta di Telibong di sini, dan sekarang sedang dibina ampangan hidroelektrik di Ulu Padas. Telah dilancarkan, dipecah tanah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hujung tahun lepas. Ini akan boleh menyalur air untuk jangka masa panjang. Boleh mengeluarkan 6,000 juta liter satu hari. Untuk jangka masa 80-100 tahun akan datang. Itu yang kita mau dengar tu. Jadi ini belanjanya hampir lebih kurang 4-5 bilion. Sekarang sedang dilaksanakan termasuk hidroelektriknya. Jadi kerajaan memikirkan dan berusaha untuk melaksanakan projek-projek seumpama ini. Kita tidak duduk diam ataupun tidur, orang bilang. Jadi isu ini kita tangani. Manakala masalah elektrik ini sebenarnya dengan kemasukan investor yang pelabur banyak apa semua, jadi demand
penggunaan elektrik ini telah bertambah. Jadi ini yang menyebabkan. Jadi apabila kerajaan persekutuan turunkan kuasa Suruhanjaya Tenaga untuk negeri Sabah tahun lepas bulan Januari, sudah dilaksanakan 1 tahun, dan kita sudah luluskan lebih 1,000 megawatt sebagai tambahan. Mini hydro, solar, even wind turbine pun boleh dibuat di Sabah. Jadi saya ingat dalam masa 2 tahun dari sekarang masalah ini selesai. 1 tahun ini pun boleh selesai. Sekarang kita lembaga Sabah Electric City Sdn Bhd, dia gunakan macam BESS, bateri dan sebagainya untuk mengatasi ini. Ini sekarang kurang sudah. Ini pun KPI mereka ni. Ini pun KPI. Jangan main-main ini. Jangan main-main. Nanti Tok Kilang jumpa aku ni. kita tengok macam mana dia orang. Begitu. Dan boleh selesai untuk seluruh negeri Sabah tu? Selesai untuk negeri Sabah. Walaupun jauh di Sandakan, walaupun jauh di Lahad. Ini kita bagi dalam masa 2 tahun, 3 tahun selesai. Sekarang pun dengan inisiatif yang dibuat oleh TNB pun join sekali ya. Jadi sudah dapat kita kurangkan masalah elektrik ini sebenarnya. Ada catuan-catuannya. Catuan kalau ada pun ada 1-2 tempat, sedikit saja, insya-Allah. Datuk Seri, banyak lagi kita nak tanya, tapi untuk sesi sarapan ini sampai sini dulu. Kita nak ikut Datuk Seri turun ke kampung bersama dengan rakyat, kerana Datuk Seri memang tak asing lah. Kalau turun di kawasan di mana-mana saja, akan bersama dengan rakyat, minum di kedai kopi, di warung, kopi-kopi dulu Pak. Jadi kita jumpa lagi untuk temu bual eksklusif kami bersama Datuk Seri Panglima Haji Nur. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Jumpa lagi.